Hai, Assalamualaikum semua. So, selamat kembali kepada channel Lutfi Osman. So, kepada siapa yang first time datang ke channel ni, okay, channel ni menceritakan tentang pengalaman aku travel sepanjang 44 negara dan juga aku akan bagi tips untuk travel ke satu tempat ataupun negara lah. So, hari ni aku akan ceritakan sedikit tentang pengalaman aku kena scam di kota romantik yang korang semua kenal, iaitu Paris. So, apa lagi? Jom kita saksikan. The gap between the train and the platform. Okey, aku pergi ke Paris masa tahun 2016 iaitu masa aku pergi untuk tengok pertandingan Euro 2016 Masa tu Euro 2016 dihostkan oleh France. So masa tu aku dengan kawan aku seorang, Fahmi, kita orang travel dari Paris, kita naik bas dari London. So dari Paris kita pergi ke Colmar, lepas tu kita pergi ke Strasbourg, dan juga kita orang tengok bola dekat Lille. Bukan Lille, Saint Etienne. So sebelum aku ke Saint Etienne kita singgah ke Lyon dan juga ke Montpellier dan juga Nice di France. So aku nak cerita lah sikit tentang Paris ni. Kalau kau nak tahu, Paris ni merupakan satu destinasi utama kalau traveller ke Europe lah. So apa yang menarik dekat Paris sebenarnya? So ramai orang tahulah Paris ni terkenal dengan satu menara yang berbentuk A tu kan. So ini dinamakan Menara Eiffel. Dan selain Menara Eiffel, situ juga terdapat satu lukisan terkenal iaitu Mona Lisa di The Louvre, jambatan Pont Neuf yang macam nak cerita cerita yang famous tu, cerita imitation tu, dengan satu lagi yang macam tanda terkenal itu Arc de Triomphe. Kalau korang nak tahulah, Paris ni orang cakap dia kota romantik sebab dia banyak macam kafe-kafe tepi jalan. Lepas tu kalau malam-malam kita nampak Menara Eiffel lah, dia macam lilat-lilat dari jauh kan. So bagi aku tu, walaupun aku tak apa suka sangat Paris, tapi bagi aku yang lampu lilat-lilat dekat Menara Eiffel tu bukan satu pemandangan yang awesome lah. Okay, tapi korang tak tahu yang dekat Paris tu juga terdapat satu sisi gelap, iaitu kota tu terkenal dengan banyak jenis scam. So aku nak cerita sikit lah antara salah satu scam yang terkenal dekat Paris, iaitu bila korang berjalan dekat sekitar dekat Eiffel Tower tu, dekat bawah dia tu macam ada park lah, park kan, antara The Louvre dengan Eiffel Tower tu. So dia ada macam park. So kalau korang jalan kat bawah tu, dia ada macam-macam orang korang jumpa tau. Salah satu dia ada macam orang berkulit hitam lah, orang black kan. Dia akan cakap bahasa Melayu korang tu. Mula-mula aku terkejut lah, aku dengar. Aku macam dia ni pandai cakap bahasa Melayu. Dia cakap bang, kitchen 3 10 euro. Dia macam cakap fasih gila yang orang black ni. So bila dia orang pun tahu modus operandi kalau dia orang cakap bahasa Melayu tu, menyebabkan orang-orang ataupun pelancong Malaysia akan tertarik lah untuk beli. Padahal kitchen kat situ harga dia jauh lebih mahal lah berbanding kalau korang pergi ke kedai-kedai souvenir yang lain. So itu merupakan salah satu scam yang pertama. So korang jangan percaya dengan penjual awang hitam dekat depan Menara Eiffel tu. Dan satu lagi scam yang agak terkenal dekat Paris, iaitu apabila aku dengan kawan aku datang, tiba-tiba dia suruh kita untuk tulis satu borang, macam borang keahlian lah. Dia macam tunjuk bawah kat sini. Contoh dia macam bagi tunjuk kat sini, kita tak nampak apa yang kat bawah. So nanti dia suruh kita sign lah. Lepas tu nanti ada seorang dua akan datang dekat tepi kita, akan macam nak kononnya macam dia nak assist lah apa yang suruh sign. Padahal dia tangan dia tengah nak cilok poket dekat bawah kita tu lah. So sebab masa tu aku tak pakai jaket. Aku tak pakai jaket macam kawan-kawan aku lain. Dan masa pengalaman diorang dekat Paris tu, diorang cerita yang diorang ada hilang handphone lah, hilang wallet. So Alhamdulillah masa by the time aku kat situasi tu, aku tak pakai jaket lah. Aku pakai t-shirt je. Dan barang handphone aku dan wallet aku letak kat bawah poket. Cuma bila aku pakai seluar tu agak ketat, aku dapat rasakan lah kehadiran phone aku dengan wallet aku yang bila dia orang bergeraga dekat peha aku. So bagi aku selamat lah dalam situasi tu. Dan aku completely cakap saya tak berminat langsung untuk sign orang ni. Dan aku tak tahulah apa benda diorang nak suruh aku sign kan. Sebab diorang macam dia macam cakap English pun tak apa nak clear. So aku berjaya lah mengelakkan diri aku daripada situasi tu.
dan juga kawan aku tolonglah untuk aku meleraikan lah daripada dikelini oleh scammers tu. Situasi ketiga ataupun scam ketiga ialah akan ada orang-orang dekat tepi jalan tu, diorang akan jual macam pas lah. Untuk pas, kita beli pas ni kita kononnya dapat diskaun lah masuk ke The Louvre ataupun The Trump ataupun Eiffel Tower. Tapi masalahnya untuk pengetahuan semua, kalau korang merupakan student di Europe ataupun EU student ke ataupun UK student dekat Eropah, visa korang tu boleh masuk ke semua attraction di Paris tu secara percuma. Hari tu aku ingat lagi, sebab aku ada buat research sebelum aku sampai ke Paris tu. Aku tanya berapa kawan-kawan aku yang dah pernah ke sana. Dia orang kata by tunjuk saja visa tu, korang boleh masuk ke Arc de Triomphe secara percuma, boleh masuk The Louvre secara percuma. So bagi aku tak perlu lah nak beli pas-pas ke nak beli tiket yang kat tepi jalan tu. Tu memang salah satu teknik lah untuk memperdayakan pengunjung, especially backpacker yang travel dengan satu kos yang agak terhad lah. Bagi aku agak worth it kalau korang travel ke Paris sebagai seorang student, kerana dapat banyak masuk banyak tempat dengan percuma. Especially aku suka The Trump lah, bila kita naik atas tu boleh nampak view of Paris 360 darjah dekat situ. Dan juga aku dapat masuk The Louvre lah, tengok Mona Lisa kat dalam tu. So bagi aku Paris ni overall memang salah satu tempat yang memang kena pergi di Eropah. Tapi itu merupakan bandar yang bagi aku overrated sikit lah. Especially okay, aku cerita kebaikan dulu dekat Paris ni. Bagi aku Paris ni memang feeling dia romantik kerana view dengan bangunan dia yang sangat meredupkan. Kerana kita tengok planning Paris tu sendiri yang sangat unik. Kerana dia pusatkan dengan Eiffel Tower. Lepas tu kita akan nampak macam Eiffel Tower tu di tengah-tengah, dan view attraction di setiap kota Paris tu seperti macam jarum jam lah. So kita boleh tengok dia punya ground zero kat Paris tu sendiri adalah di Eiffel Tower. Itu merupakan salah satu bagi aku good advantage lah, kelebihan yang aku dapat hayati kat Paris. Dan selain itu bagi aku salah satu tempat yang menarik kat Paris tu yang ramai orang tak kenal, itu di area Sacré-Cœur, tempat di mana satu gereja ditempatkan, iaitu Sacré-Cœur. Masa on the way ke Sacré-Cœur daripada tengah-tengah bandar, memang sangat cantik kerana di situ dikelilingi kafe yang kita panggil Parisians Cafe lah. Memang sangat-sangat cantik lah. Dan tapi bagi aku sisi buruk Paris ni ialah macam semua traveller yang pernah sampai ke Paris, dia orang akan cakap bau di Paris sangatlah, Masya Allah, hancing. By the time aku turun bas aku rasa macam bau apa ni, dia macam tengik kan. Sampai aku cakap kawan aku, betul lah bau ni memang bau hancing lah. So korang kena jaga-jaga lah. Bila sampai ke Paris tu kau jangan expect macam bau macam dekat London ke, bau macam dekat Madrid kan. Dia bau kat Paris ni macam lain sikit. Dan lagi satu salah satu sisi gelap kat Paris ni, ramai gelandangan di tepi jalan lah. Kalau kita tengok masa dekat metro, aku pernah jumpa lah dekat metro, ada orang gelandangan tidur dalam metro. Lepas tu ada ramai gelandangan juga dekat kaki lima yang stesen Midway. So korang kena berhati-hati dan sentiasa perhatikan barang-barang berharga anda sekiranya di kota Paris. Okay, so itu saja untuk video kali ini. So sekiranya anda suka dan ingin mendengar lagi tentang cerita aku travel di luar negara, anda boleh tekan like, share dan subscribe di butang di bawah. So tunggu lagi. So kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao ciao.